Mentari terbit belumlah tinggi, berjalan sendiri menunggu fajar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga video ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Buat pertamanya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Siti Nailiana binti Muhammad Zaid dan saya merupakan pelajar 2 PPISMP Bahasa Melayu 1. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah bagi kursus kesusasteraan dan kebudayaan Melayu atau dengan kod BMMB 1104 dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan saya kerana banyak memberi tunjuk ajar sepanjang saya menyiapkan video tugasan ini. Jadi, saksikanlah video ini kerana saya akan mengupas berkenaan asas kritikan sastra. Baiklah, saya akan teruskan video ini dengan menerangkan serba sedikit mengenai asas kritikan dalam sastra. Perkataan kritik berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu krites yang membawa maksud hakim. Maka, boleh disimpulkan bahawa mengkritik merupakan usaha menghakim, memutuskan penilaian baik atau buruk bagi sesebuah karya sastra. Menurut Hashim Awang pada tahun 1985, kritikan sastra merupakan suatu usaha untuk mempertimbangkan dan menilai karya sastra secara jujur dan sistematik. Kritikan sastra memerlukan kepada penghayatan, penganalisisan dan penilaian. Kritikan ini dapat membantu penulis mendapatkan maklum balas berkaitan karya yang dihasilkan dan membuat penambahbaikan sekiranya maklum balas yang diterima itu dapat menjadikan karya itu lebih bermakna. Kritikan sastra mempunyai 6 kategori iaitu kritikan teguran, kritikan sanjungan, kritikan pendekatan, kritikan saranan, kritikan penilaian dan kritikan penganalisisan. Tetapi, dalam video ini, saya akan fokus kepada 4 kategori sahaja, iaitu kritikan teguran, kritikan sanjungan, kritikan pendekatan dan kritikan saranan. Dalam video ini, saya akan melakukan kritikan sastra berdasarkan sebuah cerpen iaitu Mungshi yang merupakan hasil karya daripada Husna Nazri. Tetapi, sebelum itu, izinkan saya untuk menyatakan sinopsis bagi cerpen ini. Cerpen ini mengisahkan Hasrat Mel, seorang anak muda yang ingin berhijrah ke kota tetapi dihalang oleh ibunya. Hal ini demikian kerana ibunya risau akan anaknya itu akan terpengaruh dengan budaya negatif di bandar. Pada ibunya, Mel masih belum mantap bahasa ibundanya dan jati diri serta ilmu agama. Menurut ibunya lagi, masyarakat di bandar sudah hilang nilai-nilai tradisi seperti cinta akan agama, bahasa dan bangsa. Perkara ini adalah kesan daripada sentimen perkauman yang disemai oleh penjajah yang terdahulu. Oleh itu, Bonda Mel menasihatkan Mel agar memelihara agama, bangsa dan bahasa supaya terus dihormati dan disegani. Sebagai seorang warga yang bersifat patriotik, Ibu Mel mempunyai pelbagai koleksi buku lama yang berkaitan dengan bahasa dan sejarah. Buku tersebut selalu dibaca oleh Mel. Menurut Ibu Mel, asas kegagahan bahasa Melayu terletak kepada 3 perkara iaitu akidah Islam, bahasa Melayu dan kesetiaan kepada pemerintah yang adil. Baiklah, sekarang kita beralih kepada kritikan yang pertama iaitu kritikan teguran. Kritikan teguran merupakan teguran yang bersifat untuk memberi teguran, nasihat serta pesanan. Pengkritik akan melihat kepada keseluruhan karya dan mengkritik karya dengan menyatakan keistimewaan, kekuatan dan kekurangan teks berkenaan. Kritikan ini membolehkan pengarang menghasilkan karya yang lebih baik. Contoh pertama yang saya boleh petik adalah berdasarkan satu dialog yang terkandung di dalam cerpen ini.
Ibu Mel berkata, ilmu yang sedikit tidak mampu untuk mengelakkan kamu daripada ledakan perubahan sosial yang boleh merosakkan jati diri kamu sendiri sebagai generasi bermaruah. Mari saya terangkan serba sedikit mengenai dialog tersebut. Ibu Mel memberi nasihat kepadanya ketika Mel menyatakan hasrat untuk berhijrah ke bandar. Namun, Ibu Mel telah memberi nasihat bahawa ilmu yang cetek dalam bidang agama akan mendatangkan kesan yang buruk pada suatu hari nanti. Apabila kita sering berhadapan dengan situasi yang tidak menghiraukan batas-batas pergaulan ketika bersosial, maka jati diri kita akan meraung dan mudah terpengaruh dengan anasir-anasir negatif yang boleh mencalarkan maruah diri sendiri, agama, bangsa dan negara. Antara contoh perkara negatif yang boleh saya nyatakan sekiranya Mel berhijrah ke bandar ialah pergaulan bebas dan kes-kes jenayah. Salah satu penyumbang kepada kes ini adalah pengaruh rakan sebaya. Oleh itu, pada pandangan saya, nasihat yang diberikan oleh Ibu Mel itu adalah satu perkara yang benar kerana perkara begini sering berlaku terutamanya kepada golongan muda yang mempunyai perasaan ingin mencuba yang membuak-buak. Contoh yang kedua juga berdasarkan satu dialog daripada cerpen ini. Ibu Mel berpesan kepada Mel, agama dan bangsa ialah warisan kita yang masih ada. Jika kedua-duanya hilang, kita tidak lagi menjadi generasi yang bermaruah, tetapi bangsa yang dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dialog itu mentafsirkan bahawa Ibu Mel berpesan supaya Mel menjaga nama baik agama dan bangsa. Hal ini demikian kerana agama dan bangsa merupakan warisan yang masih kekal daripada zaman dahulu sehinggalah ke hari ini. Jika kedua-duanya hilang ditelandik zaman yang semakin berkembang pesat seperti cendawan tumbuh selepas hujan ini, kita tidak lagi menjadi generasi yang bermaruah yang pandai menjaga harga diri, tetapi kita akan menjadi generasi yang dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini demikian kerana kita telah bergelumang dengan aktiviti-aktiviti yang boleh menjatuhkan maruah seseorang. Apabila maruah seseorang telah tercemar, maka bangsa dan agamanya turut akan terjejas. Dengan itu, dapat saya simpulkan bahawa pesanan Ibu Mel sangat berguna kerana pesanan Ibu Mel boleh mengingatkan kita supaya tidak mementingkan diri sendiri dan menjaga nama baik diri sendiri, maruah dan bangsa serta agama. Seterusnya, saya akan beralih pula kepada kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan merupakan pernyataan rasa kagum dan senang terhadap orang lain atas suatu karya sastera. Selain itu, kritikan sanjungan juga memuji karya yang menghasilkan idea-idea yang bernas. Lebih-lebih lagi, apabila karya-karya sastera itu menampilkan elemen yang menarik. Sebagai contoh, Mel mengagumi kehebatan anak bangsa ketika negara kita berada di bawah pemerintahan British setelah Mel menghayati buku sejarah Melayu dan Hikayat Hantuah. Setelah Mel membaca buku sejarah Melayu milik ibunya itu dengan penuh penghayatan, Mel berasa kagum dengan anak bangsa ketika negara masih di bawah pemerintahan pihak British. Mereka telah berjaya mengubah negeri yang penuh hutan dan belantara menjadi sebuah pelabuhan perdagangan yang tersohor di mata dunia. Dengan itu, sektor ekonomi pada ketika itu amat rancak disebabkan oleh kedudukan pelabuhan perdagangan yang berada pada kedudukan yang strategik. Selain itu, Mel dapat menyimpulkan bahawa para pejuang yang tulus dan pahlawan yang berani serta pedagang yang jujur telah menjadi tunjang utama bagi kejayaan di tanah Melayu, terutama dari segi perdagangan dari timur ke barat pada ketika itu. Seterusnya, saya akan menerangkan pula berkaitan kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan merupakan suatu proses mendekati sesebuah karya sastera. Kritikan ini merupakan suatu usaha untuk mencapai pengertian terhadap satu penelitian bagi suatu karya sastera.
Contoh bagi kritikan ini ialah Mel mengingati cerita yang disampaikan oleh ibunya berkaitan peristiwa rusuhan kaum yang berlaku pada 16 Mei 1969. Keterangan bagi situasi tadi ialah Mel teringat akan cerita yang pernah diceritakan oleh ibunya mengenai satu peristiwa yang telah berlaku pada 16 Mei 1969 iaitu rusuhan kaum yang melibatkan kaum Melayu, Cina dan India. Peristiwa itu tercetus apabila terdapat dasar pecah dan perintah oleh pemerintahan oleh penjajah. Salah satunya ialah pemerintah British telah mengasingkan penempatan ketiga-tiga kaum. Kaum Melayu ditempatkan di kawasan kampung, kaum Cina ditempatkan di kawasan lombong dan kaum India ditempatkan di kawasan estet atau ladang. Berdasarkan pembacaan saya, rusuhan ini telah menyumbang kepada berlakunya pertumpahan darah dan kematian. Maka, berdasarkan cerita tadi, dapat saya simpulkan bahawa Mel dapat mengingat dan memahami cerita berkaitan peristiwa hitam tersebut kerana dia boleh menceritakannya semula walaupun hanya sekadar melalui imajinasi. Kritikan terakhir yang saya dapat analisis ialah kritikan saranan. Kritikan saranan adalah menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan yang dinyatakan di dalam cerpen. Selain itu, kritikan saranan juga berperanan untuk memantapkan unsur-unsur yang membina dan memberi alternatif untuk membaiki kekurangan serta mengalirkan nilai yang positif kepada pembaca dan penulis karya itu sendiri. Contohnya, Mel berkata dalam hatinya, aku perlu tingkatkan ilmu agama dalam diri supaya aku boleh mengelakkan daripada terjebak dalam kancah yang boleh menjatuhkan maruah dan harga diri aku sendiri. Berdasarkan dialog tadi, dapat ditafsirkan bahawa Mel tekad untuk memperkemaskan dirinya dengan ilmu agama sebagai persediaan untuk dirinya menghadapi kehidupan yang baharu sekiranya dia berhijrah ke bandar. Dialog tersebut boleh dikategorikan sebagai kritikan saranan kerana bagi saya, dialog itu mendorong kita untuk mendalami ilmu agama kerana ilmu agama yang penuh di dada dapat menjadi pendinding kepada diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menjejaskan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan. Baiklah, setakat itu sahaja penerangan saya berkaitan kritika sastra yang saya dapat analisis daripada cerpen Munshi ini. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan mengemukakan satu kesimpulan ringkas berkaitan asas kritikan sastra. Secara keseluruhannya, kritikan sastra merupakan cabang ilmu saintifik dan merupakan satu kegiatan menghayati secara menyeluruh, menganalisis secara interpretif serta melakukan penilaian secara rasional. Kritikan sastra ini merupakan suatu yang boleh memberi manfaat kepada pembaca, pengkaji yang lain dan pengarang itu sendiri. Hal ini demikian kerana kritikan ini dapat digunakan kepada pengarang untuk menambah baik karya supaya menjadi sebuah karya yang lebih bermakna. Sebelum saya mengakhiri video ini, dengarlah serakat pantun daripada saya. Pergi memancing ke Sungai Sula, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua.